Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-33 bersama dengan saya Umar Aziz, pertemuan di mana kita akan berkongsi daripada buku Mahsyar yang menceritakan tentang alam yang bakal kita lalui, kematian yang bakal kita harungi. Mudah-mudahan ianya adalah husnul khatimah, pengakhiran yang baik insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, Zaidi Muhammad, Fazlin Syaza, Rosli Syam dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Di FB ahlan Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zaihadi, Akhwat Bercada, Ummi Madiha, Yaya Lia, Samsuria Salih, Mazna Abu Bakar, Ninda Anis, kemudian Nur Azza Abdul Aziz, Syamsia Salih, Arpah Ali, Muhammad Ardi, Lizawati, Aziza Iza, Arina Ummah, Zaliha Kamaruddin, Zainun Hadi, Wan Nurmah, Ija Rahman dan juga Siti Zabidah Abdul Hamid, Muhammad Zaki Hussein, Kati Khairuddin, Ummi Ita, Al-Fakirah Nani, Amin Chu Yahya dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Mudah-mudahan kita dapat sentiasa menambah baik niat kita kerana amalan diberikan berdasarkan kepada niat. Mudah-mudahan kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada pertemuan kali ini kita nak sambung pembacaan buku Mahsyar. Pembacaan buku Mahsyar yang mana kita telah tiba pada muka surat yang ke-118. Pada muka surat 118 masih lagi menceritakan tentang keadaan yang bakal berlaku sejurus saat kematian. Maka penulis telah kongsikan daripada gabungan riwayat yang pelbagai bagaimana keadaan sewaktu sakaratul maut, gambaran kesakitan sakaratul maut, dan kemudian bagaimana ketika mana malaikat maut datang. Maka pada waktu itu kita akan dimaklumkan saat sedang menghadapi sakit sakaratul maut, adakah Allah redha ataupun al-a'yadzubillah sebaliknya Allah murka. Ketika mana telah dicabut nyawa kita, maka roh yang baik, apakah yang malaikat-malaikat yang berada di sekeliling itu akan ucapkan? Ucapan tahniah, ucapan syabas, ucapan yang baik, doa yang baik, ucapan yang baik. Dan itulah berterusan dikatakan sehinggalah dibawa ke langit dan berjumpa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala untuk seketika. Roh yang jahat, roh yang tidak bertaubat, roh yang berterusan melakukan maksiat, maka roh ini pada waktu itu ketika mana nak ditarik nyawa, maka malaikat maut telah maklumkan pada waktu itu yang mana Allah murka dengan dia. Dan gambarannya amat memeritkan, amat menyakitkan. Dan kemudian pada waktu itu roh tersebut didatangi oleh malaikat dalam keadaan yang begitu teruk,
begitu dahsyat dengan bau yang busuk dan lain-lain riwayat yang kita telah baca. Ketika mana ditarik nyawa, maka hanya kata-kata kecaman, celaan, menyakitkan yang akan didengari oleh roh tersebut. Dan pada waktu itu ketika mana nak dibawa berjumpa dengan Allah ke langit, tak diizinkan, sebaliknya akan dicampakkan semula ke bumi. Al-'iyadzubillah. Moga Allah jadikan setiap daripada kita dengan pengakhiran yang baik. Itu apa yang telah kita baca secara ringkas beberapa hari kebelakangan ini. Pada muka surat yang ke-118, maka kata penulis, jika engkau seorang mukmin, maka ketika itu engkau telah yakin selamanya engkau telah yakin selamatnya engkau dan berjayanya engkau, serta kukuhlah urusan itu di dalam hati engkau. Maka apabila ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu itu roh telah melalui proses-proses dengan malaikat maut, dengan terpisahnya roh daripada badan, dan malaikat yang lain pun pada waktu itu memberikan kata-kata tahniah, kata-kata yang baik, kata-kata pujian, kata-kata yang indah. Dan pada waktu itu proses tersebut kita telah lalui, maka kata penulis, maka jiwa engkau pun menjadi tenang. Barulah dapat ketenangan. Alhamdulillah, yang mana Allah redha, Allah terima. Dan pada waktu itu pun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ianya adalah pengakhiran yang baik. Jiwa tenang. Sebab pada waktu itu mudah-mudahan alam yang seterusnya, walaupun ia tidaklah akan menjadi mudah 100%, namun pada waktu itu ianya adalah harapan yang kuat, yang mana akan beroleh keridaan Allah. Dan kalaulah ada sedikit sebanyak dosa, akan beroleh pengampunan daripada Allah. Maka ini perenggan pertama, muka surat 118. Namun al-'iyadzubillah, kalaulah ianya adalah roh orang yang tak bertaubat, roh yang dimurkai oleh Allah, maka bagaimanakah perasaan, gambaran tentang keadaan roh tersebut? Maka kata penulis, jika engkau seorang yang dimurkai, maka engkau telah yakin celaka dan musnahlah engkau. Sebab dah tak ada peluang nak kembali, dah tak ada peluang nak perbaiki, dah tak ada peluang nak bertaubat lagi, dah tak ada dah peluang. Maka kalaulah sewaktu malaikat maut cakap yang Allah murka dengan kita, sewaktu malaikat yang berada di sekeliling setelah roh kita dicabut keluar, pada waktu itu cakap yang mana Allah murka dengan kita, dan ketika mana bertemu dengan malaikat langit, tak diizinkan untuk meneruskan perjalanan, disuruh balik ke kubur dan dicampak balik ke kubur. Maka pada waktu itu roh tersebut, mudah-mudahan bukan kita insya-Allah, roh yang celaka tersebut pada waktu itu dia yakin celakalah dia, binasalah dia, musnahlah dia. Maka apakah keadaan roh yang baik tadi? Akan tenang sebab Allah dah redha, dah tenang, dah selesai dah ujian-ujian di dunia. Tapi roh yang Allah murka, apakah keadaan dia, gambaran dia? Mudah-mudahan bukan kita. Kata penulis, sifat putus asa akan mengambil tempat di hati engkau dan terputuslah hubungan di antara engkau dan Allah dari segi pengharapan dan cita-cita. Putus asa. Kenapa? Sebab dah tak ada peluang lagi pada waktu itu untuk bertaubat, untuk nak memperbaiki amalan, untuk pada waktu itu nak menambah ketaatan. Kalaulah saat itu dah diberitahu Allah murka dengan kita, dah tak ada dah peluang untuk kita tambah baik amalan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bukan daripada golongan ini, tapi golongan yang Allah redha, Allah terima amalan walaupun tidak seberapa, dan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu beri kita peluang untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Terima kasih sahabat-sahabat yang beri gift. Terima kasih Nufar Yahya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca buku Mahsyar. Maka pada waktu itu putus asa. Roh yang beriman, maka pada waktu itu akan tenang sebab dia dah dapat jawapan.
Roh yang Allah murka dah dapat jawapan juga. Namun pada waktu itu mereka akan berada di dalam keadaan berputus asa. Lalu ketika mana manusia putus asa, apakah tindakan dia? Apakah sikap dia? Cuba kalau kita tengok ada orang yang dah putus asa. Kalaulah kita tengok diri kita, mungkin Allah pelihara dan pada waktu itu adanya putus asa. Maka keadaan dia adalah jiwa engkau menjadi tidak tenteram, gundah gulana, takut, risau apa yang bakal berlaku kemudian, apa yang bakal berlaku next dan sebagainya. Maka inilah keadaan roh yang pada waktu itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka roh yang baik tenang. Roh yang pada waktu itu tidak sempat bertaubat, maka berada di dalam ketakutan. Perenggan yang seterusnya, kata penulis, maka saat itu adalah kemuncak bagi segala kesusahan dan kesedihan. Maka itu keadaan roh yang tak sempat bertaubat. Itu kemuncak dia. Tak boleh nak dibayangkan, sebab dah tidak ada peluang, tidak ada jalan kembali, tidak ada pada waktu itu masa yang Allah akan berikan lagi. Maka ianya adalah kemuncak kepada kesusahan, kemuncak kepada kesulitan, dan kemuncak kepada kesedihan. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di dalam surah Al-Furqan, firman Allah di dalam surah Al-Furqan menggambarkan penyesalan, kesedihan yang dihadapi oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah ketika mana berada pada hari kiamat kelak. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, surah yang ke-25 Al-Furqan, ayat yang ke-26, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27, minta maaf, ayat yang ke-27, surah yang ke-25, muka surat 362. Muka surat 362, di mana firman Allah, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, dan pada hari tersebut orang-orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Dia sampai gigit tangan dia kerana begitu menyesal. Dalam sebahagian tafsir pada waktu itu membawa penerangan bahawa gigitan tersebut adalah gigitan yang real. Dia memang betul-betul gigit. Dan dia akan gigit pada waktu itu tangan dia, menggambarkan menyesal kenapa dia tidak ambil peluang di dunia. Kenapa dia tidak bertaubat? Kenapa pada waktu itu dia tidak meninggalkan perkara yang Allah larang? Manusia akan menyesal. Kemuncak penyesalan, kemuncak kesedihan, kemuncak kesusahan dan ketakutan. Tapi macam mana pula keadaan roh orang yang Allah redha? Roh orang-orang yang baik, roh yang telah ambil peluangnya di dunia. Kata penulis, ataupun kemuncak bagi segala kegembiraan dan kebahagiaan apabila tempoh engkau telah selesai di dunia ini. Roh yang baik dia akan gembira, bahagia, tenang, sebab dia dah dapat makluman Allah redha dengan dia. Dia telah dapat makluman yang Allah terima amalan dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan roh yang gembira saat ketika mana telah berpisah roh daripada tubuh badan kita, insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, terima kasih Salmiza, terima kasih sahabat-sahabat yang lain yang berada di ruangan TikTok dan juga FB. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi peringatan untuk setiap daripada kita. Mohon jasa baik untuk sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka itu gambaran tentang roh. Tapi cuba bayangkan kalau itu kita, macam mana gembiranya kita, macam mana seronoknya kita. Maka sebab itu kata penulis, bayangkan apabila terbangnya hati engkau dalam keadaan gembira dan bahagia. Apabila engkau mengetahui bahawa kematian engkau itu dalam keadaan yang Allah redai, yang Allah redha. Macam mana gembira dia kan, Masya Allah. Dekat dunia ni kita terima berita gembira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tentang sesuatu yang sementara pun dah seronok. Dekat dunia ni kalaulah kita post sesuatu, ada orang tekan like,
ataupun orang pada waktu itu tekan emoji bagus, itu pun kita dah gembira. Padahal pada waktu itu dia tekan emoji like, dan pada waktu itu apa-apa emoji yang bagus, kadang-kala pada waktu itu kita tak kenal pun siapa. Itu baru daripada makhluk. Apabila manusia cakap baik tentang kita pun kita dah bahagia, seronok, kembang, bahagia bila orang puji. Itu adalah pujian daripada manusia, pujian daripada di dunia yang sementara. Bayangkan kalau Allah redha dengan kita, bukan manusia punya redha. Bukan sekadar pada waktu itu orang gambarkan, zahirkan suka dengan tekan emoji semata-mata, tetapi ini Allah redha dengan kita. Bagaimana perasaan dia? Bahagia dia, seronok dia apabila kita dapat tahu Allah redha dengan kita. Macam itulah juga bila malaikat yang pada waktu itu ucapkan tahniah kepada kita, kata-kata yang baik kepada kita, maka tak boleh nak digambarkan perasaan tersebut. Nanti bila kita lalui, barulah kita akan tahu dan rasa pasti bagaimana keadaan tersebut. Maka kata penulis, namun hati engkau akan dipenuhi dengan rasa sedih, takut apabila engkau mengetahui bahawa kematian engkau itu dalam keadaan yang dimurkai, lagi tidak diredai. Kalaulah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat dunia, kalaulah, saya jarang baca komen lepas dah mula, tapi kalaulah pada waktu itu ketika mana di dunia ada orang komen yang tak elok, ataupun kalau kita posting sesuatu ada orang tekan emoji marah, emoji tak suka, kita terasa. Itu baru dekat dunia, yang mana kadang-kala kita tak kenal pun siapa. Pada waktu itu kita tak tahu pun siapa. Tapi bila ada orang tekan emoji marah, ada orang komen yang tak baik, ada orang kutuk, ada orang cakap benda yang tak baik daripada makhluk, bagaimana? Tertekan, sedih. Ada orang pada waktu itu terganggu emosi dia. Ada orang pada waktu itu terasa sakit dada dan hati dia. Itu baru daripada makhluk. Bayangkan kalaulah Allah murka, Allah pada waktu itu kata tak suka, Allah pada waktu itu tidak terima amalan kita, maka bayangkan pada waktu itu sedih dia bagaimana. Kalaulah daripada makhluk sedihnya tak digambarkan, ada orang sampai tak boleh tidur. Kalaulah pada waktu itu dia nampak ada orang cakap tak elok tentang dia, tak boleh tidur, marah dekat dia, letak emoji yang dia tak suka, ada orang tak boleh tidur, tertekan. Itu baru makhluk. Bayangkan kalau Allah murka dengan kita, waktu malaikat maut tarik roh kita, malaikat maut maklumkan Allah murka dengan kau, al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Tak boleh nak gambarkan situasi sedih, kecewa pada waktu tersebut. Maka begitu juga kalaulah pada waktu itu malaikat yang cakap benda yang tak elok, kan kita dah baca riwayat dia, malaikat cakap benda yang tak elok, malaikat marah, herdik, bagi amaran, maka bagaimana pada waktu itu keadaan roh tersebut? Sebab itu kata penulis, namun hati engkau akan dipenuhi dengan rasa sedih, takut apabila engkau mengetahui bahawa kematian engkau ini dalam keadaan dimurkai, lagi tidak diredai. Maka soalan yang penulis tanya kepada kita pada muka surat 119, daripada dua pengakhiran, dia hanya ada dua je pilihan. Dia tidak ada pilihan yang ketiga. Dia tak ada pilihan, kalau macam tu saya tak nak baliklah jumpa Allah, kalau macam tu saya tak nak matilah, kalau macam tu saya tak naklah melalui ini. Dia tak ada pilihan macam tu. Dia hanya ada dua, tenang ataupun pada waktu itu hati gelisah, gembira, bahagia, ataupun susah hati dan kecewa. Itu je pada waktu itu pilihan. Maka kata penulis pada muka surat yang ke-19, di antara dua pengakhiran yang kita telah kongsikan tadi dan daripada beberapa hari sebelum ini, yang mana satukah menjadi pilihan hati? Kita nak pilih mana? Cuba komen pada waktu tu, kita nak pilih yang mana? Roh yang tenang sebab dah dapat khabar gembira, ataupun roh yang gelisah, takut, susah hati sebab mendapat pengkhabaran yang Allah murka? Kita nak yang mana?
pasti setiap daripada kita inginkan pengakhiran yang baik. Setiap daripada kita ingin Allah redha dengan kita. Setiap daripada kita pada waktu itu inginkan yang terbaik untuk diri kita. Kata penulis lagi, soalan yang kedua. Lalu setiap daripada kita inginkan yang terbaik, betul. Tidak ada yang pada waktu itu yang nak roh yang pada waktu itu mendapat berita yang tak baik. Soalan yang seterusnya tanya penulis. Lalu cuba kita tanya diri kita. Kalaulah kita dijemput Allah pada saat ini, waktu ni tengah cakap ni, roh malaikat maut datang, roh dipisahkan daripada badan. Kalaulah saat ini malaikat maut datang, roh kita dipisahkan pada badan, agak-agaknya lah kita berada pada keadaan yang mana satu? Agak-agaknya kita ada tak menyakiti orang? Kita ada tak dosa yang kita belum bertaubat? Kita ada tak pada waktu itu menganiaya hak orang? Kita ada tak pada waktu itu langgar perintah Allah yang kita belum menyesal dan bertaubat? Kita ada tak pada waktu itu menzalimi sesiapa? Kita ada tak pada waktu itu tak kembalikan hak orang yang sepatutnya dah kena kembali? Ada tak? Agak-agak kita berada dekat mana? Kalaulah saat ini malaikat maut datang ambil roh kita. Malaikat maut kata, Umar, time's up. Dah cukup. Saya tak nak kata malaikat maut, tunggu sampai 6.30. Saya nak habiskan live sekejap. Nak taubat sekejap. Nak minta doa ampun dengan mak dan ayah. Dan nak minta ampun dengan kawan-kawan, sahabat dan teman. Dah tak ada masa. Lalu sebab itu tanya penulis, soalan yang kedua, kalaulah saat ini roh kita dipisahkan daripada badan, kalaulah saat ini pada waktu itu kita dijemput bertemu dengan Tuhan, agak-agaknya yang mana satukah keadaan roh kita? Lalu kita muhasabah. Macam mana kalaulah pada waktu itu malaikat maut dah ada depan kita? Adakah kita masih lagi belum bertaubat? Maka kalaulah begitu, bertaubat sekarang. Sebab Allah bagi peluang. Kalaulah pada waktu itu kita masih lagi ada menzalimi orang, maka halalkan, minta maaf, jumpa dengan orang tersebut. Kalau ada hak sesiapa yang masih lagi belum kita pulangkan, walau sepatutnya dah pulangkan, maka pulangkan. Kalaulah ada orang yang pernah kita sakiti, minta maaf. Dia yang paling susah adalah hak sesama manusia, hak sesama makhluk. Maka itu adalah yang susah, yang berat sebenarnya. Kata penulis, Nabi SAW telah bersabda, salah seorang daripada kalian tidak akan keluar meninggalkan dunia sehinggalah dia tahu ke mana tempat kembalinya. Sebelum kita mati, kita akan dimaklumkan ke manakah tempat kembali kita. Sabda Nabi SAW, dia tidak akan berpisah dengan dunia sehingga mengetahui tempat kembalinya itu, sama ada syurga mahupun neraka. Lalu ketika mana sakaratul maut, ketika mana datangnya malaikat maut, waktu itu malaikat maut dah maklumkan ke mana tempat kita, syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan syurga insya-Allah, dan dijauhkan sama sekali daripada api neraka, dan tidak perlu langsung untuk memasuki neraka walaupun buat seketika. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis, engkau bayangkan pula setelah berakhirnya perbualan dengan malaikat maut Israel tadi, yang mana malaikat Israel dia sentiasa on time, tak pernah terlambat terlewat. Saya pun kadang-kala, kita punya kelas ni kadang-kala ada terlewat, kadang-kala 1-2 minit lewat, 4-5 minit lewat. Tapi malaikat maut on time, dia tak pernah terlewat. Maka apabila telah selesai dan berakhirnya perbualan yang ada di antara roh dan juga malaikat maut, yang mana tanpa cepat ataupun lewat sesaat, maka pada waktu itu malaikat maut kata, Umar, Allah redha. Ataupun Umar, al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan, Allah murka. Bila dah selesai daripada waktu tu, apa malaikat maut akan buat? Dia akan terus menyentap nyawa engkau daripada arah kepala, daripada arah mulut.
Lalu pada waktu itu apa yang jadi dengan tubuh badan yang kita bangga? Apa yang jadi dengan wajah yang kita banggakan? Apa yang jadi pada waktu itu dengan tubuh badan yang selama ini kita sombong dengannya? Kata penulis buku, maka pada waktu itu terkulai layulah tubuh badan kita. Terkulai layu. Tak ada roh, tak bernilai tubuh badan ini. Tak ada roh, tak ada erti apa-apa tubuh badan ini. Maka bila direntap keluar, ditarik keluar, dipisahkan roh daripada tubuh badan, setelah pada waktu itu malaikat maut ceritakan, sampaikan bagaimanakah penerimaan Allah terhadap kita, maka kata penulis, terkulai layulah tubuh badan ini, dan roh pula akan dibawa ke negeri seperti orang sebelum kita, iaitu negeri akhirat. Dan kini engkau telah pergi daripada dunia ini buat selama-lamanya. Dah tak ada peluang nak balik dah. Dah tak ada peluang nak balik dah ke dunia. Sama ada bersedia ataupun tidak, dah tak ada peluang. Kalaulah pada waktu itu Allah redha dengan kita, memang kita dah tak nak balik dah. Dalam kitab Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta wal Kubur oleh Imam Suyuti, maka dibawakan riwayat hadis, orang yang mana dia dah dapat nikmat yang baik, dia dah tak nak balik dah ke dunia. Dah tak nak balik. Kecuali lah kalau orang syahid dalam hadis Tirmizi, maka orang syahid pada waktu itu dia nak balik supaya dia boleh mati syahid lagi. Dia boleh pada waktu itu dapat kelebihan syahid yang berganda, sebab besar sangat pahala orang yang syahid. Tapi orang yang pada waktu itu dah dapat nikmat, maka tak ada siapa nak balik. Yang nak balik ke dunia hanyalah pada waktu itu orang-orang yang tak sempat melakukan amalan, yang tak sempat bertaubat. Mudah-mudahan itu bukan kita, insya-Allah. Maka bila terpisah saja roh daripada badan, maka kita akan kembali ke perkampungan akhirat, yang mana perjalanan sebenarnya masih jauh. Ada beberapa perjalanan yang lain. Namun yang pasti kata penulis, ingat, selama-lamanya tidak akan kembali lagi. Tak akan kembali lagi ke dunia. Bila terpisah roh daripada badan, bila terpisah roh daripada jasad, maka terkulai layulah jasad ini. Sebab itu kata penulis, tunjukkan kepada kita gambaran daripada manusia yang telah dikafankan. Dan tajuk yang seterusnya, muka surat 121, selimut putih. Selimut putih. Adakah pada waktu itu kita dah bersedia untuk memakai kain kafan selimut putih yang akan dibalut pada tubuh badan? Adakah kita dah bersedia? Pasti insya-Allah kita kena bersedia. Kita tak boleh beri alasan yang kita tidak bersedia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah rasa bermanfaat, bantu untuk kongsi dan share. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat yang ke-121, maka tajuknya adalah selimut putih. Maka kata penulis, apabila mereka, iaitu orang yang berada di sekeliling kita, apabila mereka tahu bahawa engkau sudah tiada lagi di dunia ini, maka kedengaranlah teriakan dan rintihan mereka yang berada di sekeliling tubuh badan kita. Maka itulah keadaan yang kita biasa nampak, namun pada waktu itu kita dah takkan kembali lagi, walaupun macam mana pun keadaan orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan insya-Allah adanya manfaat. Kita sambung selimut putih esok insya-Allah. Kita jumpa esok jam 5.15 pagi dalam pembacaan kita hadis Jami' Tirmizi buat yang berkelapangan. Mudah-mudahan adanya manfaat kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan, untuk membuat pembelian buku mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.